Kansayan Ramyun dan salam sejahtera. Datu yang dipertua, terima kasih kerana memberi saya ruang dalam membahaskan Belanjawan 2022. Saya berpendapat bahawa walaupun bajet 2022 adalah satu belanjawan yang paling besar pernah dilihat oleh negara kita, ia tidak semestinya sesuatu yang baik. Kerana kita tahu semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan, kita telah dimaklumkan dan diingatkan bahawa negara kita mempunyai hutang mencecah 1 trilion yang mana diakui sendiri oleh Menteri Kewangan. Dan dalam keadaan sekarang di mana ekonomi dunia merundum disebabkan pandemik COVID-19, kerajaan telah menaikkan kadar hutang kepada paras 65% keluaran dalam negara kasar untuk membuat pinjaman tambahan dalam usaha memulihkan ekonomi negara. Jadi saya mohon penerangan lebih lanjut, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk memastikan kadar defisit negara dalam belanjawan yang akan datang. Datu yang dipertua, di dalam bajet 2022 ini, negeri Sabah diperuntukkan dana pembangunan sebanyak 5.2 bilion sama seperti bajet tahun 2020 yang diperuntukkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Ini bermakna ada penurunan dari segi peratusan peruntukan pembangunan yang diberikan kepada negeri Sabah jika dikira berdasarkan peratusan keseluruhan bajet pada kedua-dua tahun tersebut. Jadi ini juga bukanlah satu bajet tahunan yang menggembirakan buat rakyat Sabah. Apatah lagi sudah hampir 60 tahun Sabah sama-sama membentuk Malaysia, namun sehingga kini berada di antara negeri yang termiskin, bahkan daripada 10 daerah yang termiskin di Malaysia, 8 daripadanya adalah terletak di negeri Sabah. Datu yang dipertua sebagai anak Sabah dan sebagai wakil rakyat dari Sabah, saya ingin menyatakan bahawa peruntukan pembangunan untuk negeri Sabah ini tidak mencukupi. Ianya sudah berkali-kali disuarakan oleh ahli-ahli parlimen dari negeri Sabah. Justru saya menyokong bahawa perlu ada cara pembahagian yang lebih adil tentang dana pembangunan untuk negeri Sabah dan Sarawak berdasarkan perjanjian pembentukan Malaysia 1963. Walau bagaimanapun, Datu yang dipertua, saya juga berpendapat adalah lebih penting mencari penyelesaian terhadap masalah dana pembangunan yang diberikan saban tahun namun tidak digunakan dan terpaksa dikembalikan semula kepada kerajaan persekutuan. Menurut rancangan Malaysia ke-12, di antara masalah utama dikenal pasti yang menyebabkan perkara ini berlaku adalah kurangnya kolaborasi yang berkesan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta penyampaian perkhidmatan awam yang kurang cekap. Jadi saya menyokong pendapat rakan-rakan ahli Parlimen Sabah dan Sarawak yang lain bahawa adalah lebih baik sekiranya Sabah dan Sarawak diberikan autonomi sepenuhnya untuk menguruskan dana pembangunan yang diperuntukkan untuk kedua-dua negeri tersebut. Memang tidak ada gunanya diperuntukkan berpuluh-puluh bilion sekalipun kalau tidak digunakan sepenuhnya dan terpaksa dikembalikan. Masalah pembangunan akan tetap sama dan tidak akan selesai. Data yang dipertua, menurut laporan Jabatan Perangkaan Negara, kadar kebergantungan import membuktikan negara terus bergantung kepada import makanan dan nilai import makanan meningkat kepada 55.5 bilion berbanding ekspor 33.8 bilion. Peningkatan yang lebih cepat dalam import berbanding dengan ekspor telah mendorong peningkatan defisit perdagangan produk makanan berjumlah 21.7 bilion. Pada masa yang sama, import makanan terkumpul berjumlah 482.8 bilion dalam tempoh 10 tahun berbanding dengan ekspor 296 bilion. Daripada statistik Jabatan Perangkaan ini jelas menunjukkan ketergantungan negara kepada makanan import semakin meningkat dan kadar ekspor pertanian kita semakin berkurang. Data yang dipertua menyentuh tentang isu pertanian. Saya ingin membawa suara-suara rintihan dan tangisan daripada petani-petani, khasnya petani-petani kecil yang amat terkesan dengan pukulan pandemik COVID-19 ini. Dengan kos sara hidup yang meningkat saban tahun, ditambah lagi dengan kekangan hasil akibat daripada pandemik COVID-19 ini, kehidupan mereka semakin tertekan. Kos pertanian rentetan daripada wabak ini telah menyebabkan harga baja, racun dan kos pengangkutan telah naik mendadak. Di daerah Tenom, Datu yang dipertua, yang rata-rata sumber pendapatan utama penduduknya adalah pertanian, ramai yang merungut dan marah apabila harga racun naik secara mendadak antara 30 hingga 50%. Baru-baru ini saya telah menyuarakan isu kenaikan harga racun rumpah yang telah naik secara mendadak kepada Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Namun jawapan lisan yang saya terima amat mengecewakan dan menyedihkan. Saya bahkan telah kongsikan jawapan saya dalam grup WhatsApp dan ramai yang tidak puas hati. Langkah-langkah yang disarankan seperti dalam jawapan kementerian yaitu menggalakkan petani mengamalkan pengurusan
perosak bersepadu, penggunaan input mikroorganisme seperti plant booster, growth enhancer dan bokasi dengan izin, guna jerami padi sebagai kompos dan mendidik petani yang menggunakan racun mengikut keperluan adalah jawapan lisan yang baik. Namun tidak praktikal dan tidak membantu para petani pada masa kini. Kita perlukan langkah yang lebih drastik dan realistik. Kita ada bantuan musim tengkuju, subsidi benih dan baja padi misalnya. Jadi saya fikir ada keperluan untuk melihat pemberian subsidi racun kepada para petani walaupun hanya untuk jangka masa pendek di saat mereka sangat-sangat memerlukan. Datu yang dipertua di dalam isu yang berkaitan, saya ingin membawa perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada satu artikel dalam berita The Vibes bertarikh 5 Oktober 2021 yang menyebut antara lain akibat pandemik COVID-19 ini import barangan dari China telah mula berkurang. Walau bagaimanapun kos penghantaran perkapalan barangan keperluan yang kita import dari negara China telah meningkat. Salah satu daripada barang keperluan termasuklah baja. Akibat daripada ini, kos iuran pengantaran telah memberi kesan kepada petani-petani kita. Laporan ini juga menyebut kebergantungan kepada import baja ini telah tidak akan berlaku atau boleh dikurangkan sekiranya kita mengeluarkan baja sendiri. Laporan itu seterusnya menyebut bahwa di Sabah ada satu syarikat pengeluar granulated urea dengan izin, yaitu bahan mentah utama di dalam pemprosesan baja. Syarikat ini merupakan salah satu syarikat komersial yang terbesar di dalam pengeluaran urea di Asia Tenggara. Syarikat yang dimaksudkan ada Petronas dan Kilang Urea Sabah atau Samur yang terletak di daerah Sepitang Sabah. Saya juga dipahamkan bahwa semua penghasilan di Samur ini adalah untuk diekspor. Dari sumber yang sama juga mengatakan bahwa Sabah mampu menjadi pengeluar baja dengan sumber asli yang sedia ada. Kenapakah kita perlu mengekspor bahan mentah, produk hiliran seperti amonia, urea baja dan produk berkaitan dan mengimport semula barangan di mana negara kita sendiri menjadi pembekal. Padahal kita mampu mengusahakan produk hiliran ini untuk kegunaan tempatan. Jadi apakah alasan sebenarnya yang mengatakan kita tidak mampu menghasilkan baja urea sendiri? Kenapa Petronas tidak boleh mengembalikan hasil ini yang dikutip dari negeri Sabah untuk keperluan Sabah khasnya yang masih ketinggalan di dalam sektor pertanian? Saya menyokong usaha kerajaan di dalam memperbagaikan usaha-usaha dalam mempergiatkan lagi sumber pertanian kita dengan memperkenalkan teknologi-teknologi dan inovatif yang canggih di dalam usaha untuk menjamin pengeluaran hasil pertanian yang berkualiti, berdaya saing dan sebagainya. Namun atas dasar inklusif, harapan saya agar kerajaan tidak akan menganaktirikan petani-petani kecil yang kebanyakannya tinggal di kawasan-kawasan yang tercicir daripada arus pembangunan. Tuan Yang Dipertua, sebenarnya saya ingin menyentuh isu proyek ketersambungan digital di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Menurut ucapan Menteri Keuangan baru-baru ini, sebanyak 700 juta akan diperuntukkan bagi meneruskan pelaksanaan inisiatif Jalinan Digital Negara atau Jendela. Dijangkakan sebanyak 47 kawasan perindustrian dan 630 buah sekolah, terutamanya luar bandar, akan menerima faedah daripada peruntukan ini. Mengikut anggaran perbelanjaan Persekutuan 2022 sebanyak 50 juta akan diperuntukkan di bawah projek jalur lebar. Saya tidak akan berhenti menyuarakan isu-isu yang sama kerana saya sendiri turut ditanya dengan persoalan-persoalan yang sama daripada rakyat di tempat saya. Pada Oktober tahun lalu dan November tahun ini, saya pernah bertanya kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia tentang langkah yang telah diambil dan sedang diambil oleh kementerian untuk meningkatkan tahap sistem komunikasi dan capaian internet bagi negeri Sabah dan di Tenom khasnya. Saya telah mendapat dua jawapan yang berbeza, yaitu oleh dua kerajaan yang berbeza bagi negeri Sabah. Satu kerajaan menyatakan bahawa sebanyak 425 menara baru akan dibina, manakala satu kerajaan lagi menyatakan sebanyak 538 menara baru yang akan dibina. Saya juga dimaklumkan semenjak bermula program Jendela pada Ogos 2020, jumlah rancangan menara baru yang telah diluluskan di kawasan saya sebanyak 20 tapak menara baru dan 66 buah stesen pemancar. Namun sehingga kini cuma 20 saja menara yang telah siap dinaik taraf. Persoalan saya yang pertama, berapakah jumlah sebenarnya menara baru yang akan dibina di Sabah? Yang kedua, bilakah jangkaan siap 66 stesen pemancar yang akan dinaik taraf di daerah Tenom? Dan saya mohon Kementerian menjelaskan tempat-tempat ataupun kampung yang terlibat di mana menara baru dan juga stesen pemancar itu akan dibangunkan.
Seterusnya, Datuk Yang Dipertua, saya ingin menyentuh isu di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, di mana mengikut anggaran perbelanjaan persekutuan tahun 2022, jumlah keseluruhan perbelanjaan pembangunan di bawah kementerian ini yaitu sebanyak lebih kurang 7 bilion. 2,5 bilion diperuntukkan untuk projek jalan luar bandar dan jalan penghubung desa, bekalan air luar bandar dan bekalan air alternatif, bekalan elektrik luar bandar dan lampu jalan kampung. Manakala 14,9 juta akan diperuntukkan untuk pembinaan jambatan luar bandar. Saya ingin bertanya kepada kementerian tentang status terkini beberapa projek Nektara di kawasan saya, yaitu yang pertama projek jalan Tuman Talik Tenom sepanjang 8 km, projek Nektara Jalan Batu 8 Sapong, dan juga loji rawatan air Senagang. Dan last sekali tu, Datuk Yang Dipertua, saya ingin menyentuh mengenai peruntukan bajet 2022 di bawah Kementerian Pengangkutan, di mana anggaran perbelanjaan bagi pembangunan diperuntukkan sebanyak 4,1 bilion. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, dalam bajet 2020 yang lalu, saya peruntukan untuk menaik taraf perkhidmatan kereta api Tenom Sabah yang berjumlah 50 juta di bawah Kementerian Pengangkutan telah pun diluluskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi setelah Kerajaan Pakatan Harapan jatuh, sehingga ke hari ini saya tidak mendapat sebarang berita mengenai perkara ini. Oleh itu sama seperti dengan isu infrastruktur digital di kawasan saya tadi, saya juga ingin mendapatkan kepastian dari kerajaan sekarang berkaitan dengan perkara ini. Peruntukan yang telah diluluskan bagi kawasan saya pada RMK ke-11 tidak tersenarai pun dalam RMK ke-12 kali ini. Datuk Yang Dipertua dinyatakan dalam buku belanjawan 2020 di bawah Kementerian Pengangkutan, di mana di bawah program pengurusan pembangunan Kementerian Pengangkutan menyatakan komitmen mereka untuk memastikan semua projek rancangan Malaysia yang dirangka akan dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan dan memastikan projek pembangunan dilaksanakan mengikut peruntukan dan tempoh masa yang ditetapkan. Jadi persoalan saya, di manakah peruntukan RM50 juta yang telah diluluskan itu? Adakahnya telah dilupuskan dengan pertukaran kerajaan? Itu saja bahas dari saya, Datuk Yang Dipertua. Teno mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Tenom.